Okey, jadi satu lagi perkara yang menjadi perkara ataupun tujuan utama daripada pembelajaran itu atau pendidikan itu adalah untuk memperkembangkan lagi potensi setiap individu. Jadi kalau kita tahu setiap daripada kita, setiap manusia itu memang Tuhan ciptakan mempunyai kelebihan, mempunyai kemampuan, mempunyai bakat yang berbeza. Jadi pendidikan itu sepatutnya mengasah bakat yang kita ada, bukan menenggelamkan bakat yang kita ada. Setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeza. Jadi melalui pendidikan itu, setiap pelajar boleh memperkembangkan, boleh mengetahui bakat yang dia ada untuk digunakan dalam kehidupan nanti. Kan? Ada orang yang dia mungkin belajar dalam satu-satu aspek, satu-satu bidang, tetapi melalui pendidikan, rupanya dia tahu bahawa apa yang dia belajar secara formal itu bukanlah satu perkara yang menjadi potensi dia untuk dikembangkan pada masa akan datang. Sebab itu kita tengok berapa ramai orang yang berjaya pada hari ini yang bila kita lihat dari segi latar belakang pendidikan formal dia adalah berbeza dengan apa yang dia menjadi pakar pada masa sekarang. Kan? Apa yang dia jadi yang menjadikan dia berjaya pada masa sekarang. Berbanding dengan apa yang dia belajar sewaktu di universiti dulu. Jadi pendidikan macam yang kita sebutkan tadi itu, sebab itu pendidikan itu bersifat sesuatu yang sangat luas. Dan tidak hanya terhad, tidak hanya terikat dengan apa yang ada di dalam, tidak sepatutnya dan dihadkan dengan apa yang kita belajar di dalam kelas semata-mata, di dalam universiti semata-mata yang hanya melibatkan hafalan, yang hanya melibatkan uh, apa nama benda yang bila kita hafal dan kita mengutahkan semula. Sepatutnya ia memupuk, memperkembangkan lagi potensi setiap individu. Dan ada mungkin daripada kita belajar dan pada masa akan datang kita menjadi atlet ataupun kita menjadi menjadi peniaga kan. Kita belajar bidang engineering sebagai contoh. Tapi bila dalam proses pembelajaran di universiti itu kita uh, bakat kita dalam bidang perniagaan itu tercongkir secara tidak langsung dan akhirnya kita menjadi businessman, kita menjadi peniaga dalam selepas kita habis graduate nanti. Kemudian potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Jadi potensi manusia itu mestilah yang dikembangkan itu mestilah bersifat menyeluruh dan juga integrated lah, holistik dan juga integrated. Kan dia bukanlah pada aspek akal semata-mata. Kan bukanlah pada aspek kudrat semata-mata, bukanlah pada aspek tenaga semata-mata. Tapi aspek lain yang perlu dikembangkan, yang boleh dikembangkan. Okey. Seterusnya, apa yang kita nak dapatkan juga daripada selepas potensi kita dikembangkan, potensi yang menyeluruh, potensi yang bersepadu, integrated itu dikembangkan, maka apa yang kita mahu adalah untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Jadi manusia itu ataupun pelajar yang akan dihasilkan melalui falsafah pendidikan itu, apa yang kerajaan nak, apa yang negara nak daripada setiap pelajar adalah bila kita uh, habis belajar secara formal, maka kita menjadi manusia yang seimbang dan harmonis. So seimbang ni maksudnya tidak ada berat sebelah dan harmonis ni maksudnya dalam keadaan yang tenang. Dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. So uh, empat aspek ataupun empat uh, perkara utama yang ada dalam diri manusia itu adalah ada jasmani, intelek, rohani dan juga emosi, ataupun kita ringkaskan sebagai JERI lah, jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Terbalik. J E R JERI. So jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Kita tidak mahu pelajar yang hanya fokus kepada aspek jasmani, tetapi dari segi aspek rohani, aspek emosi dan aspek intelek kita main-main. Dan kita juga tidak mahu menghasilkan uh, pelajar yang hanya fokus kepada bidang intelek, tetapi lupa untuk menjaga kesihatan, lupa untuk menjaga makanan dan lupa untuk menjaga kesihatan emosi. Jadi kita tengok emosi itu bukanlah semata-mata masalah mental semata-mata, tidak. Tetapi emosi itu bagaimana kita boleh mengawal kita punya perasaan, kan, mengawal kita punya marah, mengawal kita punya tekanan. Kan. Hidup kita sekarang ni kita akan menghadapi tekanan dan kita akan menghadapi cabaran. Dan kita akan menghadapi kegagalan. Kan. Kita tidak boleh belajar
semata-mata target untuk berjaya semata-mata. Sebab berjaya semata-mata tidak akan memberikan pengajaran ataupun tidak akan memberikan impak yang sangat besar kepada kita. Perkara yang menjadi key factor kepada kebanyakan orang-orang yang berjaya adalah kegagalan. Kegagalan itu yang menjadikan seseorang itu berjaya dan menjadikan seseorang itu dia beringat. Kan? Kalau kita tengok ada, ini mungkinlah kalau ada eksperimen yang orang buat terhadap apa nama, katak. Kan? Katak ni dia punya kulit dia tu, dia ada sifat dia mudah untuk terima perubahan cuaca yang ada di sekitar dia. Berbanding dengan kita, dengan manusia, dengan haiwan yang lain. Bila katak itu diletakkan di dalam air yang panas, maksudnya diletak di air yang sejuk, kemudian air itu dipanaskan sedikit demi sedikit dan katak itu dia tidak akan perasan pun dengan perubahan persekitaran yang ada sebab dia cepat adapt. Yang akhirnya benda itu memberikan, dia tidak keluar daripada masalah yang ada, dia tidak keluar daripada suasana panas, suasana negatif yang ada di sekitar dia, dan dia sentiasa, dia kekal berada dalam keadaan yang negatif tersebut, yang mana akhirnya keadaan itu, air yang panas itu akhirnya menyebabkan dia mati. Berbanding dengan kita, manusia ataupun, yelah, dan kalau kita ada maksudnya kita pernah rasa panas, kita ada apa nama, ingatan tentang perkara yang panas, dan panas itu sesuatu yang memberikan bahaya kepada kita. Dan bila kita perubahan panas, kita masukkan tangan dalam air sejuk dan air itu dipanaskan, dan akhirnya kita memang akan tahu bahawa itu adalah keadaan yang perlu kita keluar daripada suasana persekitaran yang negatif, yang panas tadi. Jadi bila dalam kehidupan pun macam tu kan, bila kita menghadapi kegagalan, kita perlu apa nama, mengambilnya sebagai satu proses yang mematangkan hidup kita. Satu proses yang apa nama, memberikan pengajaran kepada kita. Dan bagaimana kita menghadapi emosi kita boleh kontrol dengan kegagalan tersebut. Dan kegagalan itu yang kalau kita tengok kanak-kanak yang lahir kan, kalau dia sentiasa diberikan dengan suasana yang terlalu kondusif, maka kanak-kanak tadi itu dia akan membesar dalam keadaan yang kurang dari, contohnya ada satu kajian menunjukkan bahawa kalaulah bayi seorang kanak-kanak itu dia membesar dalam suasana yang terlalu bersih, tidak ada kuman dan sebagainya, jadi bila dia membesar, budak tadi itu dia akan menjadi mudah sakit. Dan sebab apa? Sebab sewaktu kecil dia badan dia itu tidak dapat untuk develop antibody bagi setiap bakteria-bakteria, virus-virus yang ada di sekitar dia. Kan berbanding kanak-kanak yang membesar dalam persekitarannya, bukanlah yang kotor sampai bersepah sampah dan sebagainya, tidak. Tapi suasana yang biasa, main pasir, main tanah, pegang haiwan sana sini dan sebagainya. Jadi dia akan sakit dan badan dia akan simpan memori-memori bakteria yang badan dia boleh lawan secara sendiri. Sebagaimana yang kita ada sekarang ni, bila kita masukkan vaksin COVID-19, jadi dalam badan kita akan tersimpan maklumat-maklumat bakteria tadi. Jadi badan kita akan simpan maklumat-maklumat, badan bayi tadi itu dia akan simpan maklumat-maklumat bakteria yang ada kan. Yang mana bila dia besar nanti, maklumat tentang bakteria yang berbahaya itu dah ada dalam badan dia. Sebab dia pernah sakit dulu waktu kecil kan, dia pernah demam, dia termakan makanan yang apa nama, yang kotor ke apa ke, yang akhirnya yalah budak-budak kan, yang akhirnya dia sakit, dan bila dia besar nanti dia akan menjadi kanak-kanak yang lebih kuat berbanding dengan kanak-kanak yang membesar dalam suasana yang terlalu kondusif, pasir pun tak pernah pegang, rumput pun tak pernah pijak kan. Jadi dia bila dia membesar nanti, kajian menunjukkan bahawa dia akan lebih mudah sakit kan. Walaupun kita sebagai ibu, sebagai bapa, memang kita cuba memberikan tempat yang baik untuk kanak-kanak, untuk anak-anak, ya hakikatnya apabila kanak-kanak itu dia tak pernah gagal, kanak-kanak itu tidak pernah sakit, bila besar nanti dia akan menjadi kanak-kanak yang mudah sakit lah bila dia besar. Dia bukan jadi, bila besar dia bukan jadi orang dewasa yang mudah sakit, sebab ketahanan badan dia itu tidak develop. Sebab waktu budak proses merakam, menghasilkan antibody itu adalah pada waktu masih kecil kan. Jadi apa yang kerajaan nak daripada falsafah pendidikan bahasa ini adalah menghadirkan manusia yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Semua kena ada kan. Sebab itu kita tengok kalau orang yang semata-mata pandai tetapi dari segi emosinya, dari segi rohaninya tidak ada keterikatan dengan elemen-elemen yang positif, dengan elemen ketuhanan,
ilmu kerohanian. Jadi dia akan menggunakan kepandaian yang dia ada, intelek yang dia ada, ilmu yang dia ada untuk perkara yang negatif. Jadi mesti ada keseimbangan antara semua tersebut. Okey, seterusnya berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia dan juga bertanggungjawab. Okey, jadi antara perkara yang menjadi sandaran kepada 4 perkara tadi itu menjadi jeri yang kita sebutkan tadi adalah kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Jadi kita rakyat Malaysia memang terkenal sebagai masyarakat yang berbilang bangsa dan juga berbilang agama. Jadi kepercayaan kepada Tuhan berdasarkan Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan berdasarkan Tuhan yang dipercayai menurut agama masing-masing. Jadi usaha ini bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Jadi hasil daripada jeri tadi itu kita akan menghasilkan apa yang kita mahu, rakyat yang berilmu pengetahuan. Jadi bila kita sebut tentang ilmu pengetahuan, macam yang saya sebut tadi itu, dia tidak hanya terikat dengan apa yang ada di dalam bilik darjah sahaja, di dalam kelas sahaja, kan, secara formal sahaja. Jadi ilmu itu adalah sesuatu yang bersifat kehidupan. Apa yang kita boleh gunakan dalam kehidupan. Boleh jadi skill-skill ilmu yang dia belajar itu ketika di alam universiti adalah ilmu bercakap, dan akhirnya bila dia keluar bekerja, dia menjadi seorang salesman ke, maksudnya kerja yang dia buat itu adalah berdasarkan daripada kemahiran dia untuk bercakap. Kemahiran dia untuk meyakinkan orang, untuk secure bisnes ke, untuk secure sales ke, itu adalah satu perkara yang dia boleh belajar, yang dia perlu belajar pun sewaktu dia berada di alam universiti. Ada satu survey, dia seseorang ada interviewer ni, dia tanya kepada responden lah, dia tanya. Dan kalau dia tanya kepada responden itu orang yang kaya lah, kan, billionaire ataupun millionaire. Dan dia tanya, kalaulah kamu apakah nasihat yang kamu nak berikan kepada diri kamu sendiri kalau kamu masih muda. Maksudnya sekarang ni umur dah 50 kan, umur dah 50, 60, dia dah menjadi seorang yang kaya raya. So dia kata, kalaulah kamu boleh jumpa diri kamu yang 20 tahun dulu, yang masih berumur 20 tahun, apakah nasihat yang kamu nak berikan? Dia kata, antaranya dia kata, aku akan suruh diri aku yang muda tu, yang umur 20 tahun tu adalah untuk belajar berkomunikasi. Sebab skill, communication skill itu adalah perkara yang, antara perkara yang paling asas. Dan sebagai seorang pekerja bila nak bekerja. Dan secara umum kita akan melibatkan communication kita dengan orang lain. Benda itu dia tidak akan boleh dapat sukar untuk ada pada robot. Sebab daripada percakapan itu, dari segi komunikasi itu mengakhirkan orang, kita boleh tengok orang tu bila dia bercakap, kita boleh tengok dari segi latar belakang dia tu macam mana, gaya dia macam mana, dia punya keyakinan dia macam mana, kan. Semua itu akan terbina yang akan membantu dia untuk menjadi lebih hebat. Kan. Kalau kita tengok tokoh-tokoh yang hebat, even jutawan-jutawan pun semua adalah, kebanyakannya adalah orang yang boleh bercakap. Mungkinlah dia seorang yang bercakap dari segi, maksudnya mungkin dia buat bisnes itu dari segi benda yang pada pandangan kita nampak macam negatif kan. Tetapi hakikatnya, semua itu terbina daripada bagaimana dia boleh bercakap dan boleh meyakinkan orang lain. Kan, meyakinkan pelabur-pelabur, meyakinkan interviewer sewaktu dia minta kerja. Jadi kemahiran untuk bercakap itu memang kita kena develop daripada sekarang. Walaupun pada pandangan kita nampak macam sukar, tapi inilah peluang yang kita ada. Kan? Inilah peluang yang kita ada, dan jangan malu untuk melakukan kesalahan ketika bercakap. Kan? Semua itu adalah part of the process, part of the learning process. Okay, kemudian segi keterampilan yang melahirkan rakyat Malaysia yang berakhlak mulia dan juga bertanggungjawab. Jadi kita kena bertanggungjawab terhadap, kalau bagi orang Islam kita ada hadis yang Nabi SAW sebut kan, setiap daripada kamu itu adalah ketua dan dia bertanggungjawab di atas ahli bawahan dia. Kan, sama ada dia ketua kepada diri sendiri, dan kita ada tanggungjawab kita terhadap badan kita. Dan kita ada tanggungjawab kita kalau dah berkahwin terhadap ahli keluarga kita. Kita ada tanggungjawab terhadap masyarakat, dan kita ada tanggungjawab terhadap negara kalau dia berada di peringkat kepimpinan. Jadi kalaulah kita dapat menerapkan falsafah pendidikan kebangsaan ini kepada semua rakyat Malaysia, maka kita akan dapatlah manusia, masyarakat, ketua, pemimpin negara yang bertanggungjawab. Kan? Mungkin pada pandangan kita,
apa yang berlaku pada negara sekarang ini memang semuanya terhasil daripada pemimpin yang tidak bertanggungjawab. Yang apa nama? Yang melibatkan yang sepatutnya memimpin negara, yang sepatutnya memimpin masyarakat dengan contoh yang terbaik, tetapi apa yang kita lihat ni adalah sebaliknya. Kan? Uh, jadi sepatutnya kita yang kamu semua kan ada yang berminat untuk menjadi ahli politik, menjadi pemimpin masyarakat, jadi kita perlu menerapkan elemen-elemen berakhlak mulia, elemen-elemen bertanggungjawab tadi itu, supaya bila kita menjadi pemimpin, kita menjadi pemimpin yang bertanggungjawab, kita menjadi pemimpin yang akhlak mulia. Manusia akan lihat apa yang kita buat dulu berbanding dengan apa yang kita cakap. Itu adalah perkara yang biasa, dan itu adalah perkara yang biasa. Even di kalangan kita dengan ibu bapa kita kan, di kalangan adik-beradik kita, di kalangan kalau yang dah berkahwin dengan pasangan kita, apa yang mereka akan tengok, apa yang anak kita akan tengok adalah apa yang kita buat dulu, bukan apa yang kita cakap. Dan kanak-kanak dia akan belajar daripada apa yang kita buat dulu, apa yang bapa dia buat, bukan daripada apa yang bapa dia cakap. Sebab kanak-kanak dia tak faham apa yang bapa dia cakap lagi kadang-kadang. Tapi dia akan faham apa yang bapa dia buat. Kan? Okay. So seterusnya, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. So falsafah pendidikan kebangsaan ini yang terakhir nanti adalah untuk menghasilkan masyarakat yang mencapai kesejahteraan diri. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan kesejahteraan diri? Dan dia bermula dengan jiwa. Dan daripada jiwa yang baik, dia akan menghasilkan akal yang baik. Dan daripada akal yang baik akan menghasilkan keturunan yang baik. Dan daripada keturunan yang baik, kita akan boleh menjaga harta dan juga melibatkan agama. Kan? Berdasarkan kepercayaan dan juga kefahaman masing-masing. Jadi yang kita mahukan daripada falsafah sejahtera atau kesejahteraan diri inilah yang terakhir sekali yang kita mahu capai daripada falsafah pendidikan kebangsaan. Kemudian serta memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran negara, kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Ini satu perkara yang kita mahu tekankan. Apabila seseorang itu dia berjaya, apabila seseorang itu dia mencapai kepada satu level yang tertentu, maka tidak cukup dia menjadi berjaya secara sendirian. Dan tidak cukup dia berjaya secara sendirian. Sebab apa? Sebab kita mendapat kekayaan kita daripada masyarakat. Kita menjadi berjaya itu pun sebab masyarakat, sebab orang lain. Dan kalau kita menjadi peniaga, kita menjadi kaya itu sebab orang yang membeli barang kita. Kalau kita menjadi apa contohnya pakar pensyarah yang berjaya, maka kita menjadi berjaya itu dengan sumbangan daripada orang lain, daripada ahli keluarga kita. Jadi kejayaan kita dapat itu sepatutnya kita kongsikan kepada orang lain. Dan kita kongsikan kemakmuran, keharmonian yang kita dapat tadi itu kepada keluarga, masyarakat dan negara. Dan kalau bagi orang Muslim, Nabi SAW sebut kan, khairukum, orang yang paling baik itu adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Dan jadi tidak cukup kita itu menjadi kaya itu dengan diri sendiri, kita berjaya itu dengan diri sendiri, tanpa kita berkongsi kepada orang lain. Sama ada kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita di sekitar kita, dan juga kepada negara. Kan? Bukanlah kita mengambil menjadi pemimpin negara, menjadi ketua masyarakat, dan kita mengambil semua kebaikan-kebaikan yang ada di dalam negara, semua kebaikan-kebaikan, semua harta-harta yang ada di dalam masyarakat itu untuk kepentingan diri sendiri. Kalaulah orang yang terbaik itu adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain, maka orang yang mengambil peluang yang mempergunakan negara dan juga mempergunakan masyarakat untuk kepentingan diri sendiri, maka mereka itulah adalah orang yang paling buruk di kalangan manusia. Dan sepatutnya orang macam inilah kita tidak perlu angkat sebagai pemimpin. Jadi satu perkara yang kita kena sama-samalah lihat perkara ini. Bukan senang nak menjadi pemimpin. Okey, seterusnya kita tengok sikit kenangan rukun negara sebelum kita masuk kepada group discussion.
Okey, kita akan tengok kepada rukun negara. So rukun negara ni saya pun percaya setiap daripada kita dah hafal lah, kan. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Okay, pendetilan dia kita boleh. Okay. So pendetilan dia boleh ada di dalam ni lah nanti kan. Nanti pendetilan kita akan tengok. Okay, dari segi sejarah kita tengok secara umum dulu. Sejarah pembentukan rukun negara. Ni kalau kita tengok dalam sejarah suatu SPM dulu, kita akan jumpa lah benda ni. Dan pada tahun 1969, pada waktu itu berlaku adanya pilihan raya, kan, yang mana akhirnya daripada pilihan raya tersebut mewujudkan ketegangan yang menjadi titik hitam kepada kita dalam negara Malaysia, kan, mewujudkan rusuhan kaum pada tahun 13 Mei 1969, yang mana ini adalah satu perkara yang sangat-sangat mendukacitakan dan melibatkan kematian, kan, daripada melibatkan semua agama. Perkara yang sangat bahaya dan semuanya berpunca daripada masalah politik. Jadi sebab itu selalu saya tekankan, kadang-kadang perkara yang membantutkan perpaduan kaum itu adalah datang daripada politik. Mungkin kita di kalangan rakyat bawahan, kita dengan kawan kita, kita dengan rakan-rakan kita yang melibatkan bangsa yang berbeza, melibatkan agama yang berbeza, kita tidak ada masalah, kan. Macam kita, contohnya saya dengan kamu dalam kelas, macam saya pun dengan rakan-rakan pensyarah yang daripada bangsa yang lain, daripada bangsa Cina, India, even daripada luar negara pun, kita tidak ada masalah, kan, antara kita. Dan kita memang boleh berbincang dan kita memang sama-sama bekerja untuk memandaikan masyarakat, untuk memandaikan para pelajar, untuk kita menaikkan mutu pendidikan negara, kan. Memang kita sangat bersemangat, kan, dalam perkara tersebut. Tetapi akhirnya yang mencacatkan proses perpaduan itu adalah apa yang berlaku sekarang, yang melibatkan masalah politik. Dan kadang-kadang politik itu bukanlah masalah politik orang-orang muda, tidak. Tetapi ia adalah politik yang tidak berkesudahan. Kan, muka-muka yang sama yang berada daripada zaman dulu, kan, sehinggalah zaman sekarang. Jadi apa yang saya harapkan, kalau ada antara, biasa kalau dalam kelas saya memang saya akan sebut perkara ni. Kalau ada di antara kamu yang mungkin lagi 10 tahun, 20 tahun, sebab saya tak tahu, kan. Tapi sekurang-kurangnya kamu boleh ingat, kan, saya punya nasihat saya kepada kamu, yang mana kalau kamu bakal menjadi pemimpin negara, yang kamu bakal masuk ke dalam arena politik, maka jadilah pemimpin yang bertanggungjawab sebagaimana kita bincangkan tadi. Kan, yang memimpin negara bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan satu bangsa ataupun satu agama semata-mata. Sebab negara kita ni adalah negara Malaysia yang melibatkan kepentingan semua pihak, kan. Jadi itu kita perlu tanamkan, kan. Dan nilai-nilai sejarah pembentukan Malaysia itulah yang kita perlu ketengahkan, kan. Bagaimana masing-masing boleh saling bertolak ansur dengan memberikan dengan saling bertolak ansur semata-mata untuk mencapai kemerdekaan. Jadi semangat itulah yang perlu kita tanamkan kepada masyarakat kita, kepada negara kita. Jadi daripada rusuhan 1969 itu ditubuhkan Mageran, Majlis Gerakan Rakyat, untuk mengatasi, kan, masalah ketegangan kaum, yang mana akhirnya pada tahun 1970, iaitu pada kemerdekaan 31 Ogos 1970, maka Raja YDPA pada waktu itu, Yang Pertuan Agong, mengisytiharkan rukun negara pada tahun 1970, yang ia menjadi pegangan kepada kita sehinggalah sekarang ni. Dan elemen-elemen itulah yang kita nak cuba capaikan melalui subjek-subjek umum yang kita belajar pada waktu ini. Jadi elemen sejarah ni kalau kita pergi mana-mana pun, kan, sangat ditekankan. Kalau kita boleh terapkan melalui dalam pembelajaran secara formal, maka ia adalah satu perkara yang menariklah, kan. Sebab setiap negara itu mempunyai jati diri masing-masing, dan memperkenalkan jati diri atau mempertahankan jati diri itu adalah usaha semua pihak. Kita tidak mahu kita itu terlepas, atau kita itu hilang daripada nilai jati diri kita yang sebenar, kan. Semata-mata dengan kita mengikut apa yang ada daripada barat, kan.
kita setiap negara mempunyai nilai-nilai sepunya yang berbeza dengan negara yang lain. Jadi nilai itu kita perlu tanamkan kepada setiap kita punya anak-anak, setiap kita punya adik-beradik, setiap kita punya rakan-rakan supaya tidak berlaku pergaduhan antara kita. Okey. So untuk perbincangan tentang pemanggilan tu saya rasa antara perkara yang menjadi masalahnya adalah bila mereka mengenal pasti bahawa uh, gerakan yang diperkenalkan ataupun usaha yang dibuat oleh British, iaitu Dasar Pecah dan Perintah itu berjaya memisahkan antara jurang, maksudnya mewujudkan jurang perpaduan yang memisahkan perpaduan antara kaum, dan itulah perkara yang cuba diatasi oleh kerajaan bermula daripada waktu tersebut. Okay, ini yang pertama lah, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan. Setiap daripada kita terikat dengan undang-undang, dan perlembagaan itu dia lebih tinggi daripada undang-undang, sebab perlembagaan itulah undang-undang itu berada di dalam perlembagaan. Nah, kedaulatan undang-undang dan juga kesopanan dan kesusilaan. Ini pun satu perkara yang kita semakin terhakis lah daripada nilai sopan dan juga kesusilaan. Kesopanan kita sebagai masyarakat timur yang mempunyai adab-adab, yang mempunyai nilai-nilai yang tinggi, yang menekankan aspek aspek ketimuran yang tinggi itu, aspek kesopanan, kan, yang akhirnya terhakis sedikit demi sedikit. Dan sifat kesopanan dan kesusilaan inilah yang macam saya sebut tadi, kan, orang akan lihat apa yang kita buat berbanding dengan lihat apa yang kita cakap. Dan kita bercakap tentang perlu menjadi masyarakat yang bersatu padu, dan perlu menjadi masyarakat yang bertolak ansur, tetapi dari segi aplikasinya kita lihat kita tidak bertolak ansur, kita tidak bersatu padu. Jadi ia akan menjadi satu perkara yang memalukan lah, kan. Kita mahu rakyat yang bersatu padu, kita mahu rakyat yang bertolak ansur, tetapi hakikatnya pemimpin yang ada adalah pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan peribadi sahaja semata-mata. Jadi itu adalah satu perkara yang sukar untuk rakyat terima. Tetapi kalau ada antara kita yang mahu mengubah cara berfikir, mengubah cara pendekatan yang ada dalam apa yang ada oleh orang-orang tua ini, maka kita ubahkannya, kita membaikinya secara berhemah dan secara bersopan juga. Okay, perpaduan kaum adalah asas yang kukuh dan matlamat yang penting yang ingin dicapai oleh semua negara, termasuklah Malaysia. Sebenarnya negara kita, Malaysia ini adalah antara negara yang dikagumi, kan, oleh kebanyakan negara. Dan sebab untuk mewujudkan, walaupun kita dari segi politiknya nampak macam macam bergaduh dan sebagainya, tapi still banyak perkara yang kita masih boleh bertolak ansur dan kita masih bersatu padu. Dan hanya segelintir sahaja yang tidak peka dengan perkara ini, kan. So jadi saya mungkinlah saya nak bercadang, saya akan buat satu aktiviti. Okay, sebelum tu kini saya nak tengok dulu, mungkin boleh isi dulu, saya nak buat pembahagian perkara ni mungkin. Okey, so apa yang saya nak buat adalah nanti kita akan boleh berkongsi secara umum perkara-perkara yang menjadi pantang larang dan dalam bangsa ataupun dalam agama masing-masing, untuk kita kongsikan kepada rakan-rakan kita yang lain supaya ia menjadi satu perkara yang diketahui lah, kan. Kadang-kadang dia menjadi perkara ini mungkin ada sebahagian orang dia nampak macam benda yang tabu, tapi selagi ia tidak dibincangkan, selagi ia tidak diberitahu kepada orang, orang tidak akan faham. Kita tak boleh cakap takkan dia ni pun tak tahu. Tidak. Common sense untuk setiap bangsa, untuk setiap orang itu dia berbeza, kan. Okay, jadi mungkin boleh isi sikit survey ni.
Okay. So kita ada uh, dua lah yang majoriti, Melayu dan juga Cina, dan yang bakinya adalah lain-lain. Okay, jadi saya rasa mungkin kita boleh buat sedikit perbincangan dalam kumpulan. Okay, saya akan buka breakout room, kemudian boleh masuk ikut kumpulan masing-masing. Okay, so apa yang boleh buat adalah nanti ketua boleh ni lah. Saya akan bagi dalam bentuk apa nama kejap. Jamboard. So boleh isi dalam tu. Okay, dalam chat saya letak link untuk Jamboard. Tapi nak masuk Jamboard tu kena pakai email UTM lah. Okay, so apa yang kena buat? Okay, saya share sekejap. Okay. So nanti boleh tengok kat sini ni. Nanti kumpulan pertama. Kemudian pergi ke atas ni ada kumpulan kedua. Kumpulan ketiga. Kumpulan keempat. Kumpulan kelima. Kumpulan keenam. Okay, jadi kamu boleh letak dulu. Satu. Tulis nama supaya saya tahu siapa yang type. Untuk saya tengok apa nama. Kamu punya participation lah dalam aktiviti kumpulan. So contohnya. Type nama. Contoh kat sini saya cakap. Nakib. So apa dia. Kan. Jamboard tak boleh buka. Kena pakai ni email UTM. Boleh tak? Isu sensitif orang Melayu. Doktor, boleh Ya? tak share link tu dekat grup WhatsApp Jamboard? Okay. Okay, isu sensitif orang Melayu. Apa contoh dia? Malas. Terkenal sebagai malas contohnya. Tak jelas saya bagi contoh. Pantang dicabar ke? Ha. Banyak sangat pantang. So, nanti okay. Lepas tu, tiap seorang nanti yang cakap ni, kamu type dulu. Nanti saya akan minta untuk setiap orang ni untuk bercakap lah dalam grup masing-masing. Dalam kumpulan masing-masing. Jadi dia huraikan sikit lah. Contoh-contoh ke apa ke lah dalam tu. Okay, so sekarang ni saya akan create apa nama breakout room dulu. Doktor, Ya. masih tak boleh buka walaupun dah guna email UTM. Oh ya ke? Okay, kejap Okay, kejap. Share. View edit.
Okey, cuba test sekali lagi. Cuba refresh. Boleh tak? Doktor, tak boleh lah doktor. Dia Oh, tulis ya ke? access denied. Access denied. Okey, sekali lagi. Jap, saya test sekali lagi. Okey, cuba test pakai yang alamak, tak sampai pula. Okey, cuba tengok sekali lagi dalam grup tu. Doktor, maaf ganggu doktor. Ha. Sebenarnya ada beberapa orang doktor daripada section 23 yang baru masuk section 22 doktor. Jadi kita orang tak ada guru doktor. Jodoh kat section ni doktor. Okey, yang section 23, Macam mana? check pensyarah section 23. Apa doktor? Yang section 23 kena tanya pensyarah section 23. Tanya dah doktor tak jawab. Siapa namanya? Doktor Kilani. Kejap saya check balik. Okey, tak apa, yang lain boleh terus yang ada grup, saya buat secret dulu, boleh masuk dulu. Sekejap. Okey, yang dah ada grup boleh masuk dulu ikut breakout session masing-masing. Okey, tadi berapa yang tak ada tu? Berapa orang? Macam kat tangan sikit. Siapa yang tak ada yang daripada section 23? Wih, ramai juga. Kita apa-apa yang lain masuk dulu, nanti yang berbaki kat luar ni section 23. Gila ni ke? Kejap saya pergi bilik dia tengok.
So yang kat luar ni semua tak ada, semua daripada section 23 ni. Nampaknya macam tu lah doktor. Cuba kau buka sikit Ah. kamera, tengok sikit. Saya doktor. Macam mana nak Buka. masuk Apa dia? breakout? Macam mana nak masuk breakout? Masuk breakout, pergi dekat participant tu. Keluar tak nanti nama breakout tu? Terima kasih doktor. Okey, sama. Sekejap, saya telefon dia dulu. Buat aja lah. Kau pergi sini dulu, tengok kat start video. Change video virtual background. Okay. Mantap. Okey, so sekarang ni berapa orang ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, jadinya boleh korang type tak nama penuh korang dekat chat ni? Sebabnya kalau saya tengok dalam senarai section ni, dia ada 48 orang je section 23.
Okey, ini senarai Seksyen 23 daripada AIMS untuk Ustaz Ahmad Kilani. Okey, cuba tengok nama korang ada dalam ni tak? Tak ada doktor. Tapi sebelum ni kelas dengan Dr. Gilani doktor. Okey, dalam sistem korang punya nama apa? Sistem korang seksyen berapa? Kalau section 22 sekarang, sebelum ni 23 doktor. Oh, Dia tukar macam tu. Pelik Okey, kejap. So semua tak ada dalam ni Okey, kita tengok. Dalam ni ada tak? Ada doktor. Berapa orang yang ada? Sekejap. Semua ada So korang baru masuk lah ni. Pelajar baru nampaknya doktor. Okey, kejap. So semua ada Tak ada yang tak ada tak? Kalau yang tak ada beritahu. Siapa tak ada tolong bagi tahu. Okey. Siapa tak ada dalam seksyen senarai seksyen 22 dekat dalam skrin sekarang ni tolong bagi tahu. Okey, semua ada Okey. So kalau semua ada, maksudnya korang kena duduk dalam tim barulah. So korang ada berapa orang ni? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, ramai sangat. Satu, dua, tiga, empat. So kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so saya akan masukkan 3 orang dalam grup yang sedia ada. Lepas tu baki lagi 7 orang tu akan buat satu grup asing lah. Okay, saya random je tau. Okay, tunggu jap. Lima. Okay, kejap.
Section 6. Okay. So korang last section 7 lah kat sini. Group 7. So korang yang baki ni tinggal ni group 7. Boleh Boleh doktor. Jadinya Fazil, awak jadi ketua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. So korang 7 orang menjadi grup 7. Guna link yang sama. Korang dah masuk dalam ni tak? Dalam grup WhatsApp? Masuk dah doktor. Masuk dah okey. So dalam grup WhatsApp tu kan ada link untuk Jamboard. So korang boleh type terus lah dulu. So korang buka dekat link tadi tu untuk kumpulan 7. Yang last sekali nanti boleh ni. Korang type dulu. Doktor, boleh live kan? Nak live ke mana? Group 7. Ni grup 7 lah ni. Okey. Dia once dah buat breakout session, dia tak boleh tambah dah. So korang bincang dia dulu dalam tu. Type je dulu, nanti saya sambung balik. Buka dalam Jamboard tu, dia ada bahagian yang hujung sekali. 7/7. So ada kumpulan 7. Korang type dulu.
Okey. Okey, saya share sikit. Kita tengok hasil kita punya perbincangan. Okey, jadi pada saya ni satu perkara yang positif lah kan. Nanti saya akan download, saya akan kongsikan perkara benda ni dalam grup WhatsApp. Kalau tak saya boleh save dalam dalam e-learning supaya boleh simpan lebih lama lah. Tapi sebab dalam e-learning saya masih bermasalah, so tak apalah, kita akan communicate dulu dengan WhatsApp. Okay, jadi dalam perbincangan ni saya nampaklah perkara-perkara yang sensitif kan. Mungkin pada kita kita rasa benda tu macam tak ada apa-apa. Tapi once kita respect dengan orang lain, kita tahu perkara tersebut, maka kita akan lebih hormat lah. Saya sendiri pun pernah ada pengalaman lah kan. Masa di UM dulu saya pernah makan di food court. Kemudian saya nak belanja seorang pakcik pakcik India ni yang makan. So saya belilah ayam lebih. Kan. So saya bagi dekat dia. Rupa-rupanya dia adalah vegetarian. So pada waktu tu barulah saya, yelah benda tu kita belajar sama-sama kan. So dia cakap, oh tak apa, dia vegetarian. Jadinya yalah satu pengalaman untuk saya lah kan. Dan pakcik tu pun dia cakap pun elok-elok kan. Jadinya kalau bila kita kenal dengan rakan-rakan kita daripada lain bangsa dan lain agama, perkara macam inilah yang menjadikan kita lebih bersatu padu dan kita akan matang dalam menghadapi perbezaan. Dan perbezaan yang ada tu bukanlah sepatutnya menjadikan perkara yang memecah belahkan. Sepatutnya perbincangan tu menjadi satu perbincangan yang matang, satu perbincangan yang respect kepada orang lain. Masing-masing kita akan ada pengalaman yang negatif dan yang positif kan. Macam yang saya sebut tadi tu, perkara-perkara yang negatif tu sepatutnya menjadikan kita lebih belajarlah kan. Bila kita ditegur, kita belajar, bukan kita melenting. Isu ni dia memang tak akan habis kan. Sebab apa? Sebab itu adalah identiti kita, kita punya bangsa, itu adalah identiti kita punya agama. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita cuba cari titik persamaan. Apa persamaan kita dengan kawan kita? Kita ni adalah sama-sama untuk memajukan negara kita, untuk memajukan kita punya ekonomi, kita punya pendidikan di negara kita, kita punya kita punya kehidupan kita di Malaysia. Sebab kita nak lari ke mana pun kita tak akan boleh lari. Malaysia ni adalah tanah air kita. Mana-mana kita pergi pun last kali yang terbaiknya adalah di negara kita sendiri. Jadi kalau di negara kita sendiri pun kita tak boleh capai keharmonian yang sepatutnya yang kita nak, jadi satu perkara yang rugilah kan. Kita kalau boleh kita nak hidup saling hormat-menghormati dengan rakan-rakan yang lain daripada bangsa dan juga agama yang berbeza. Jadi saya akan simpan di sini. Ini adalah perkara yang tak letak nama tu tolong letak nama kan. Macam saya sebut tadi tu, cadangan yang dilontarkan itu adalah satu perkara yang untuk kita simpan sama-sama dan kita hadapi perkara tersebut dengan penuh toleransi dan kita menjelaskannya pun dengan penuh toleransi kan. Jadi selagi mana ia tidak bercanggah dengan perlembagaan, selagi mana ia masih boleh dibincangkan. So perkara yang berada dalam kawalan kita cuba kontrol. Perkara yang luar daripada kawalan kita yang melibatkan undang-undang, melibatkan perlembagaan, melibatkan wakil rakyat, itu semua kita serahkan kepada pihak yang berkaitan lah. Jadi kehidupan kita dengan rakan kita, dengan masyarakat di sekitar kita, perkara-perkara inilah yang membentuk persefahaman kan. Apabila ada rakan-rakan kita menyambut perayaan ataupun ada pantang larang tertentu dalam bangsa masing-masing, jadi kita menghormati pantang larang tersebut kan. Even kita, contohnya macam masyarakat Melayu sendiri, kita ada pantang larang yang mungkin sebahagian orang tua anggap ia adalah satu perkara yang kena ikut, tetapi kita orang muda ni kita tak nak ikut kan. Dan ada rakan kita yang masih mengamalkan pantang larang daripada orang-orang tua dulu. So kita pun menghormati perkara tersebut dan bukanlah kita mencaci dan sebagainya kan. Itu kita boleh bayang kan? Sebab dalam saya percaya dalam setiap agama, setiap bangsa akan ada pantang larang
yang mungkin diwarisi daripada dulu, dan ada sebahagian dia rasa nak tak nak mengamalkan pantang larang tersebut, dan ada sebahagian yang masih kekal mengamalkan pantang larang tersebut. Pun kita menghormati. Itu dalam bangsa dan juga dalam agama masing-masing. Ini dalam melibatkan lain bangsa dan agama, sepatutnya ia menjadikan kita lebih matanglah dalam menghadapi perbezaan tersebut. Dan kita tidak mahu menghasilkan masyarakat atau pemimpin yang memecah belahkan, tetapi kita sepatutnya mencari pemimpin yang menyatu padukan. Dan kita sendiri menjadi rakyat yang menyatu padukan. Saya pergi satu diskurs tentang perbezaan ni lah kan. So akhirnya scholars tu dia kata, ni kat Malaysia lah kan, scholars tu dia kata, kita nak mengharapkan perpaduan itu dibentuk melalui atasan from top to down, itu adalah satu benda yang sangat susah kan. Sebab apa? Sebab ialah realitinya pemusuhan tu telah wujud daripada dulu sampai sekarang kan. Tapi apa yang kita boleh buat adalah daripada down to top, kita cuba wujudkan persefahaman daripada bawah ke atas. Maksudnya apa? Kita sendiri tidak perlu terikut-ikut dengan pergaduhan-pergaduhan yang ada lah kan. Dan kita lebih memahami perkara tersebut. Sebab kita tahu kawan-kawan kita daripada, macam saya sendiri kan, kita ada pensyarah daripada bangsa yang lain, daripada agama yang kita tidak masalah apa-apa. So kalaulah ada ahli politik yang cuba melontarkan, menimbulkan isu-isu yang positif, kita pun bila sembang kawan-kawan kita pun tak ambil cara benda tu. Kan? Dan itulah yang mewujudkan keharmonian untuk kita bekerja bersama-sama macam kami di UTM, kan? Untuk memajukan rakyat Malaysia, itu yang lebih besar yang perlu kami kejar kan, sebagai pensyarah, berbanding dengan kita nak terikut-ikut dengan perkara-perkara yang cuba diketengahkan dan cuba disensitifkan perkara tersebut. Okay, jadi saya rasa itu sahaja daripada saya untuk pagi ni. Jadi kalau untuk lepas ni saya cadang untuk yang lain nanti boleh beransur. Untuk lepas ni saya nak jumpa ketua kumpulan kejap. Saya nak tanya sikit lah macam mana update dari segi tugasan. Kalau ada apa-apa masalah boleh bincang lah. Okay, jadi terima kasih semua. Kalau ada apa-apa persoalan boleh tanya atau boleh PM saya lah, insyaAllah. Terima kasih doktor. Okay, terima kasih semua. Ketua kumpulan minta tunggu dulu Thank you doktor. Okay. Thank you, doktor. Doktor. Okay, kejap. Ketua kumpulan kejap
Okey, antara perkara yang diutarakanlah dalam grup tu adalah berkenaan dengan proposal projek itulah. Kaitkan isu ni dengan isu falsafah pendidikan kebangsaan, hukum negara dan juga konsep Jerry tu. Jadi tajuk-tajuk yang kamu pilih tu boleh kaitkanlah tadi dengan unsur-unsur yang saya huraikan tadi itu berkenaan dengan falsafah pendidikan kebangsaan, rukun negara ataupun Jerry. Kalau boleh dikaitkan, cuba kaitkan. Kalau tak boleh kaitkan, cubalah cari. Biasanya boleh kaitkan lah. Kan, InsyaAllah boleh kaitkan. Okay. Kemudian untuk kumpulan yang baru dibentuk tadi, kumpulan 7. Kumpulan 7, siapa ketua? Tak ada dalam ni. Kumpulan 7 dah hilang lah. Okay, so far macam mana ketua kumpulan? Untuk perbincangan tentang projek